أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. والصلاة والسلام على رسول الأمين إمام المرسلين وقائد المجاهدين حبيبنا وشفيئنا وزخرنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على نور الأنوار والسير الأسرار والترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. علم الإنسان ما لم يعلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل أمين يا رب العالمين. أما بعد. Saya muliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan pegawai surau An-Nur Bandar Seraman Selatan, tuan-tuan guru, para asatizah, para masyaikh, pemimpin-pemimpin masyarakat, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana Allah SWT telah memilihkan untuk kita takdir yang baik. Pada pagi ini kita dapat dihimpunkan di surau yang mulia ini untuk sama-sama kita melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang hamba yang mau atau tidak mau wajib melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahu atau tidak, suka atau tidak, rajin atau malas, sehat ataupun sakit, gembira ataupun duka cita, tak lain tak bukan wajib melakukan ketaatan, memperhambakan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur sebab apa? Allah Ta'ala memberi takdir yang baik kepada kita pagi ini. Sedangkan ramai di antara orang lain yang Islam, yang mengaku beriman, kadang-kadang mereka tidak diberi kesempatan, peluang dan kekuatan untuk bangun beribadah, mujahadah, bersusah payah pada pagi yang hening menuju ke rumah Allah untuk melakukan ketaatan pada Allah SWT. Tak lain tak bukan semata-mata mengharap redha Allah SWT. Balasan, ganjaran kita serah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita betulkan niat kita dan kita istiqamah melakukan kebaikan walaupun sedikit. Sebelum kita mulakan majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita baca umul kitab Al-Fatihah. Saya selalu sebut umul kitab adalah sebaik-baik doa. Makna tadi kalau kita baca tu kita doakan segala yang kita inginkan, kebaikan, dan kita selawat kepada baginda Nabi 10 kali dan kita bertasbih Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan puan dirahmati Allah SWT, apabila kita baca secara berjemaah, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan gandakan pahala kita sebanyak bilangan jemaah tu. Dia macam tu kira, tapi jangan dikira-kira ya. Jadi maknanya, jadi kalau kita baca sekali darab 20 orang, seolah-olah kita baca 20 kali. Kalau kita baca 10 kali, ibarat membaca 200 kali. Sebab tu pentingnya berjemaah ni tuan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita sambung pembacaan kitab kita 40 hadis akhlak mulia. Kita dah sampai ke hadis yang ke hadis ke-31. Baik tuan, buka yang ada kitab, buka hadis yang ke-31 muka surat 65. Betul ya? Ni kuliah subuh kita yang pertama ke untuk kitab ni? Ya. InsyaAllah ya, mohon kekuatan pada Allah SWT. Sebab dulu pernah ada sekali terlajak sampai ke pedas linggi. Masa tu seorang. Hari ni saya ajak Abang Mazin tengok dalam RTM ni ke mana dah tu langsung pusing ke pedas. Kan? Mudah-mudahan insyaAllah. Baik, kita tengok hadis yang ke-31. Ini berapa bulan tuan? 21 ya? Cepet masa berlalu kan? Hari ini 21 Mac 2021. Setahun dah kan PKP dulu. Baik, kita tengok hadis yang ke-31, menunaikan hajat orang lain. Hajat ni tuan-tuan, hajat ni hajah, maknanya berkehendak lah. Kehendak, keperluan. Muhtaj, orang yang perlu. Baik, kita tengok matan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man naffasa an mu'minin kurbatan min karabil dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'asirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Rawahu Muslim. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, barang siapa melapangkan orang yang mukmin dari suatu kesusahan daripada kesusahan dunia, nescaya Allah Ta'ala melapangkan daripadanya akan kesusahan dari kesusahan hari kiamat. Dan barang siapa memudahkan atas orang yang sedang dalam kesusahan, maka Allah Ta'ala akan memudahkan ke atasnya daripada kesusahan di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Baik tuan, ini Nabi SAW menasihatkan, memberi pesanan kepada kita, memberi penekanan kepada kita tentang adab dan akhlak lah ni tuan ya. Orang yang berakhlak itu ialah seseorang yang mudah dalam segala perkara. Mudah, bukan mudah tu maksud dia semua ambil mudah, sembahyang benda yalah, cincai lah, tak. Makna dia ni mudah untuk segala-gala perkara lah. Senang handle lah, dia handling dia senang. Nak kata kuat merajuk pun tidak, nak kata copet marah pun tidak, dia bertenang je. Hayyinun layyinun qaribun sahlun, Nabi cakap. Ampe ciri ni kalau ada, syurga rindu kat dia, neraka malu. Hayyinun, dia ni bertenang. Layyinun, lemah lembut.
Qaribun, senang nak dekat dengan dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh duduk? Sila. Ini Assalamualaikum. Salam. Boleh duduk? Kuat duduk lah. Garang. Dah comel kita duduk sebelah kan ditikam pula dia ni, sehat ke tak sehat? Kan? Betul tak tuan? Kalau kita jumpa lah orang, boleh duduk sebelah. Apa masalah kan ni? La ilaha illallah. Kita tanya, itu adab. Kan kita dah beritahu mungkin adab. Kita ni nak bersesuai dengan manusia. Kan? Manusia kan sifat dulu kita baca tu hadis, dia nak bersesuai-sesuai satu sama lain. Sebab Allah SWT dalam Quran kalau kita tengok ada dialog Allah SWT dengan para rasul. Allah Ta'ala tanya Nabi Musa, apa yang ada di tangan kananmu ya Musa? Bahkan Allah Ta'ala itu maha mengetahui. Kan? Apa jawab Nabi Musa? Tongkat yang aku gunakan untuk jalan, pukul daun untuk kambing makan. Allah Ta'ala bertanya kepada Nabi Isa, ya Isa, adakah kau mengaku kau ni anak Tuhan? Ibumu pun ni juga. Nabi Isa cakap, mana ada ya Allah? Takkan gunakan itu. Dialog. Kau mengetahui apa yang ada padaku, aku tak mengetahui apa yang ada padamu. Maknanya kalau betul aku cakap, mesti kau tahu. Macam tu lah. Bertanya tu maknanya mesra tuan. Ya, tanya pada Nabi, tanya jiran. Dulu saya pernah cakap, jiran tegur kita, jangan bangih. Siang bunga kakak, taklah. Apa, tengah makan sampah. Dan buta je mata kan, nampak orang menjeram, nak bertanya. Contoh. Jadi jangan, tu dia nak mesra. Dia tahu, dia pun hari-hari buat. Hari panas apa salah? Orang bertanya tu bukan dia tak tahu, dia nak bermesra. Kadang tak apa punca nak mula ni. Wah, banyak bunga mangga tu. Padahal mangga dia melandih kat bunga sahaja dia nak menegur kita. Bunga mangga semua berbunga lah sekarang kat Malaysia. La ilaha illallah. Jadi tak ditegur salah, ditegur pun salah. Tapi biarlah tegur dengan ramah mesra, dapat jawapan macam tu, senyum ya. Iyalah kak, tak perasan. Mangga saya 20 batang keliling semua berbunga. Baru nampak. Asyik baik kak cakap. Apalah masalah kak, rupa abang dah 2 hari tak balik, tahun apa menyuruh lah. Kita kena faham. Ya. Jangan capek nak bangih. Kita kadang suka nak marah-marah. Padahal dia pun ada masalah. Dia boleh nampak kita tu diterjahan. Beri waktu sikit, beri ruang jiran. Beri dia ruang, sebab dia mesti ada hal. Sebab tak pernah habat dia nak negur kita. Hari tu dia datang. Menyapu kau, tak gali kubur, jangan. Menyapu, musim panas, daun banyak gugur. Itulah tu, gugur daun dia. Apa ponco tu tak tahulah. Kak tak belajar sains mana dah. Tinggal lagi agak tak tahulah, angin pun campur-campur lah. Aku nak tolong penyapu dah satu dah. Boleh juga. Dah ringan kerja kita, berdua menyapu. Jiran lain tengok, elok betul lah suai, tak pandang siapa-siapa dah menyapu lah dah sekali kan. Kan? Jadi sebenarnya apa? Itulah juga saya kena keluar pada rumah hari ni. Tuan rumah dah suruh keluar. Abang tu lagi kerja dah 2 bulan tak bayar. Janji 3 bulan baru keluar. Ada masalah. Terus duduk. Cerita masalah jangan cerita lain. Kau nampak orang ujung tu itu cemur. Jangan cerita hal orang. Ini dah ramai dah menjangkit. Kan? Okey, kita masuk balik ke hadis ni tuan ya. Artinya daripada Abu Hurairah tadi kita dah baca keterangan. Maknanya tadi hadis ni Nabi pesan orang yang melapangkan orang mukmin dari suatu kesusahan. Ini cerita tadi. Kalau ada orang mengadu, kita cuba tolong. Apa masalah? Saya nak perlu RM20. Akak ada RM10. Abang ada RM10. Akan ambil RM10 boleh tak? Itu sebahagian daripada dia punya kehendak dia 20. Kita bagi 10, separuh masalah selesai. Sini ada masalah ni. Kereta rusak, boleh tak pinjam motor? Boleh. Tapi Kang hantar balik, abang ni lah satu motor yang abang ada. Ayolah Kang saya hantar. Bila? Jangan lama nak 5 minit boleh lah. La ilaha illallah. Tak payah 5 minit abang. Tu nama berujur bertarik ekor. Bunyi macam bagi, sebenarnya tak bagi.
Abang, akak kau punya nama ni dulu panjang cerita. Tak payah. Baik cakap tak boleh kan. Tak faham abang nak pakai kan. Ada orang tuan dia nak beri, tapi dia punya hujah ceramah panjang. Abang boleh bagi kamu tu ni, tapi tu hari abang beri kena starter tercabut. Lepas tu bumper ni, nombor plate, abang pun tak tahulah apa kerja orang dia dah ceramah orang tu dah. Orang tu dah muka dah biru macam mana. Aduh, macam mana nak buat ni kan. Orang rumah dah nak bersalin, nak pergi hantar ni. Tanya, nak buat apa? Nak hantar rumah bersalin, tak sesuaikan naik motor dah. Motor abang ni dah rotek tak ada. Lepas tu jalan ni pewai kan, hantar motor ni bersalin dengan rumah kau. Jom kita pergi naik kereta. Tu melapangkan tu tuan. Sampailah pada perkara yang paling mudah. Saya sekarang kepala tengah sempit ni, mami duduk sini abang lapangan. Apa masalah kau? Tak tahulah masalah. Saya main game tak menang-menang. Anak saya main selalu menang. Oh, itu masalah tu memang tak sesuai benar dengan kau ni dah. Sebenarnya umur macam kita ni, kita jangan main game apa benda ni. Game tak tembak, tunjuk mata pun dah tak apa terang. Elok kita pergi surau. Yo bang, tu lah tu. Saya sebenarnya sogan. Saya tak pernah tu, tapi kalau bang bawa, nanti saya ikutlah. Kan dah lapang pikiran Lepas tu bagi dia kopi U. Bertambah lapang dah bersandar dia duduk. Tu dah cakap tuan. Ya. Nabi pesan orang yang melapangkan orang yang mukmin dari satu kesusahan daripada kesusahan dunia, nescaya Allah Ta'ala melapangkan daripadanya akan kesusahan dari kesusahan hari kiamat. Hari kiamat ni pun tuan, hari kiamat ni hari yang sangat dahsyat. Keadaan ni tak boleh dibayangkan, sangat dahsyat. Nabi cakap hari itu orang tidak berpakaian. Sayyidatina Aisyah tanya, ya Rasulullah, tidakkah akan saling memandang antara satu orang perempuan dan lelaki menentang? Nabi cakap keadaan sangat dahsyat sampai manusia tak sampai nak mandang. Ini jiran mungkin macam ni. Yang tua, pengarah mungkin macam tu. Tak ada, tak sampai kan. Semua wek tak kenal. Sebab keadaan terlalu dahsyat. Maka Nabi menjanjikan. Ni sebab kita kena mengaji kan. Bila Nabi cakap kena diimani, maksud diiman tu apa? Percaya dengan sesungguhnya. Tak ada, ya kan? Entah malaikat tu lupa nak tulis. Tak ada tuan. Tidak ada sesuatu pun. Orang Quran Allah Ta'ala jamin orang yang melakukan kebaikan walau sebesar biji sawi, sebesar zarah, maka pasti Allah Ta'ala melihat. Orang yang buat kejahatan pun begitu juga. Jadi kejahatan macam mana nak diselesaikan? Macam Tuan Mu'alim kita baca tadi, makna tadi taubat, istighfar. Selagi belum ghargharah, belum sampai nyawa ni ghargharah di kerongkong, dua keadaan pintu taubat ditutup. Yang pertama apabila terbit matahari dari sebelah barat, hari kiamat lah tu. Yang kedua bila sampai nyawa di kerongkong, itu dah tutup. Sebab tu ulama mengatakan roh ni akan keluar daripada kaki. Malaikat maut ni pun orang Islam dia tengok tuan, dia cari kalimah la ilaha illallah ni tadi kat mana dia dia cek. Jadi orang yang ingat tentang kematian, Nabi cakap ingatlah kepada pemutus kelazatan, sebab itu boleh menambahkan ibadah dan memendekkan angan-angan kita. Berangan ingat mati, astagfirullahaladzim, baik. Datang jiran yang cerita masalah, kita pun tengah masalah, tapi ingat, ya Allah Tuhan, kalau boleh aku bantu dia ni, insya-Allah beri aku kekuatan. Macam tu ingat Allah Subhanahu Wa Taala cepet-cepet. Sebab tu bulan lepas kan, Isra wal Mi'raj kan, bulan Rajab, Allah Taala memulakan ayat pertama surah Isra, Subhan. Apa maksud Subhan ni kan? Subhan makna segera, cepet-cepet ingat. Subhanallazi asra bi'abdi. Makna subhanallazi ni maha suci Tuhan yang menjalankan. Maha suci dia maksud apa? Kembali cepet-cepet ingat Tuhan. Sebab peristiwa Isra dan Mi'raj ni memang dia pelik. Memang dia fitnah yang terbesar pada umat. Macam mana ni? Naik burak ni kuda terbang ke? Macam mana rupa ni? Dia persoalan tu macam-macam kan. Jadi bila Allah Ta'ala ingatkan Subhan, ingat Allah Ta'ala cepet-cepet. Jangan kau melayan perasaan, jangan melayang-layang mikir, tak lah. Sebab itu Sayyidina Abu Bakar tu dia As-Siddiq. Sebab apa? Siddiq dia membenarkan setiap apa yang datang pada Nabi. Dia tak sampai fikir kan. Nanti jap fikir dulu. Cerita ni daripada Nabi memang benar, tapi dia nak fikir macam mana. Jibril tak dah, dia terus ya. Sadaqta ya Rasulullah. Benar apa yang kau beritahu Rasulullah.
Jadi kita kena cepet-cepet macam tu tuan. Bila kita nak bongi dengan suami kita, kita ingat astagfirullahalazim, subhanallah. Ingat Tuhan, ya Allah, ni dia ni suami, dia suruh semayang, aku nak tengok TV, aku kena ikut cakap dia, sebab dia ikut cakap Nabi, dia ikut perintah Allah. Macam tu. Jangan kita ikut setan. Dia ni kan konon kan ni dah buat NTU sebaldi pun tak cukup juga kan. Orang nak tengok TV sekejap, tak boleh, itu setan lah ya. Kak keluar sanun pun sama, abang pun sama kan, nak bongi ya, masin sikit nak marah. Subhanallah. Ingat Allah Ta'ala cakap segera. Sebab apa? Nabi cakap orang yang melapangkan orang mukmin dari kesusahan di dunia ni, dia mendapat balasan yang lebih besar. Inilah skim cepet kaya tuan. Orang yang cerdik, dia akan fikir akhirat, dia tak fikir dunia ni banyak mana. Sebab apa? Wal akhiratu khairun wa abqa. Dalam Quran dah sebut akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kau nak tanam sawi dengan tanam musangking. Sawi ni sebulan tak petik dia berbunga, 3 bulan tak, dia takkan keluar buah berdurian. Ni apa pokok ni yang boleh keluar buah tahan berpuluh tahun. Oh ya. Jadi dia ni jangka pendek, dia ni jangka panjang. Dia ni macam ni, dia ni macam ni. Yang ni hasilnya, yang tu akibatnya. Jadi orang yang ingat pada Allah SWT, dia akan ingat. Dia akan ingat agama ni. Bila dia ingat, sentiasa Allah Ta'ala akan beri dia peringatan. Dan sebab tu yang dikatakan wali Allah itu ialah orang yang kasih kepada Allah. Allah kasih kepadanya. Orang yang mencapai tahap ini, apa yang disebut dalam Quran, bagi orang ini la khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang ni tak ada ketakutan dalam diri dia, dia pun tak ada ragu-ragu, duka cita tak ada. Dia bertenang ni tuan. Ini dikatakan antara makam zuhud, iaitu orang yang Allah Ta'ala pilih untuk mendapat kebaikan. Yang pertama, dia diberi faham dalam agama. Ramai orang yang macam faham agama tuan, tapi salah. Ibadah dia okey, dalam dia tak betul. Itu yang dikatakan orang yang bersyariat tidak berhakikat. Tak betul. Orang yang berhakikat tidak bersyariat pun tak betul. Dia kena dua-dua. Dia hakikat ada, hati mau baik, hati mau baik. Tak pakai tudung tak apa, yang penting hati baik. Tak semayang tak apa, itu Allah Ta'ala punya kerja. Orang yang semayang pun ramai masuk neraka. Kalau dah ditakdir masuk syurga, walaupun tak semayang mesti masuk syurga. Salah. Kita yang penting hati baik. Tak kisah dah, kita tak tutup aurat, itu kita minta ampun Allah Ta'ala. Salah, itu syariat kena ikut. Semayang kena buat, puasa kena buat, haji, zakat, termasuklah berbuat kebaikan. Nabi cakap, lapangkan orang dalam susah. Saya tak campur orang. Sebab apa? Saya campur orang kan mengumpat macam-macam, boleh merajuk kita, family kita ya. Orang susah ke orang senang, kita pun tak menyusahkan orang, kita pun tak boleh. Sebab tu Nabi dan Rasul diperintahkan untuk menyampaikan dakwah. Nabi boleh pakai untuk diri sendiri dan ahli keluarga, tapi Rasul dia kena sampaikan. Suka atau tidak, bahagia atau derita, kena buat. Dan kita umat Nabi SAW pun sama. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada golongan antara kamu menyuruh melakukan kebaikan, mencegah daripada orang baik munkar. Jadi kita jangan ambil sikap berkecuali, tak boleh lah. Baik. Jadi kiamat ni lebih aula, lebih utama. Kita ni tuan berhenti waktu isyraq, boleh tak? Isyraq lebih kurang 7.30. Syuruk berapa sekarang? 7 suku ke syuruk? Campurlah 15 minit. 7.30, 7.32, 33 kita berhenti kan. Lambik nak masuk rasa hari ni. Selalu copek. Dah puas kona tak habis lagi dunia ni. Ada 15 minit. Boleh tak ya? Okey, kalau Kak cakap boleh lah tu. Kemudian bang siapa mudahkan atas orang lain yang sedang dalam kesusahan, maka Allah akan mudah. Mudah ni macam mana tuan? Mudah ni apabila yang pertama orang berurusan dengan kita. Kita pada masa itu orang yang diperlukan untuk membuat keputusan atau orang yang boleh memberi pertolongan. Dia tak akan minta tolong pada orang yang tak boleh tuan. Orang yang kaki patah, dia aksiden dan minta jauh lah pada kita tuan. Seorang kaki patah, seorang tangan putus.
Dia minta tolong kat orang sihat, tak ada dia minta tolong kat kawan, dia tengok kawan dah lepas tolonglah dan tak ada lah. Dia akan minta tolong kat orang lain, tolonglah. Makna orang yang diminta tolong tu orang yang ada kebolehan untuk menolong. Apalagi memang kerja kita untuk tolong dia. Nah, ni yang dikabarkan sahlun Nabi cakap ni tadi. Mudah, senang urus. Tuan, saya borang ni saya nak minta sign lah. Oh, barang awak ni dah tulis pen biru, tak boleh pakai tak? Pen biru tak boleh baca kau sekarang tu. Nampak kan? Tak adalah tulis mesti dah warna hitam. Tulisan awak ni italik sendeng, tak boleh, dia kena togak. Jangan. Janji boleh baca sudahlah, benda tu pun nak key in kat barang tu kan. Jadi mudahkan. Maknanya tadi beri orang tu kemudahan. Tolong sign. Ramai orang tuan, dia berani keluar ayat, pen aku ni akan menentukan masa depan kau. Apa hukum itu tuan? Kau jangan main, pen aku ni menentukan masa depan kau tu. Boleh jatuh kufur tuan-tuan. Baca elok-elok. Yang menentukan segala-galanya ni Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran sebut wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan sekali-kali kau berkata bahawa esok aku akan melakukan perkara ini illa an yasha Allah. Baca surah Kahfi kan. Maknanya Allah Ta'ala togah. Jangan besok pun kau nak confirm kan. Ini begini cakap. Dakwat pen ini akan menentukan hidup kau pada masa depan. Kau nak selamat, kau tak nak selamat, kau ingat dah. Jangan tuan-tuan, jangan buat cakap ni, ya, berbahaya. Dia sepatutnya dakwat pen ni Allah Ta'ala beri pinjam untuk menolong orang. Kau nak apa? Nak sekolah mesin ni abang saya. Sam. Ni nak kahwin lagi. Boleh abang saya juga. Kan, tapi kalau kau no, kau jawab sendiri. Abang tukang sain ni, sokong ni semua ni. Benda baik kan? Contoh, ya bang? Contoh. Ni contoh. Bukan tu betul. Kalau tu betul, saya tak bertanggungjawab. Baik, kita baca keterangan sikit. Hidup dunia ini penuh dengan cabaran. Dunia ni memang tempat yang sangat mencabar. Matal ghurur, tempat yang penuh dengan tipu daya, tempat yang penuh dengan permainan dan kelekaan dunia. Tetapi tidak boleh ditinggalkan kerana dunia itu jembatan ke akhirat. Jangan tak ambil dunia. Zuhud itu bukan meninggalkan dunia. Zuhud itu maksudnya ialah redha dengan yang ada dan bersyukur dengan ada dan redha dengan yang tak ada. Kata Sina Ali. Maknanya kita bila dapat untung, kita gembira, kita bersyukur. Bila kita rugi, kita redha. Bila kita sihat, kita bersyukur. Macam mana menunjukkan tanda syukur? Macam tuan-tuan ni lah, sehat, bangun pagi-pagi, mandi, bersiap lawa-lawa, datang surau. Itu sifat orang sehat lah. Sifat orang sakit boleh macam tu tak? Boleh juga. Tapi ada juga yang tak boleh. Tangan dia dah kena ikat kat katil, gergeng-gergeng nak pergi mana pakcik? Nak pergi surau? Tak boleh, pakcik tak boleh, pakcik kuarantin, pakcik kena ikat. Tak ada pakcik nak pergi surau. Wah, doktor dia cakap handal pakcik, dia punya semangat nak pergi surau, agak dia ni kaki surau. Cuba tanya pakcik berapa puluh tahun ulang alik surau sampai kan macam nak putus tadi ni pakcik tadi. Pakcik tak pernah pergi surau. Selama hari ni lah baru pakcik teringat tadi dengan azan kat bawah sedih lah rasa hati lah. Dah tak ada can ke cik dah. Cik duduklah terkatil, zikir lah apa yang dapat dia terkatil. Contoh. Jadi itu tanda orang bersyukur. Zuhud itu ialah bersyukur dengan yang ada dan redha dengan yang tak ada. Itulah zuhud. Bukan zuhud pakai baju kuyak berjalan kaki tak berselipar. Itu hilang akal semua. Ya, kena faham. Faham kan? Satu persatu datang menghadapi kita dugaan ni lah. Selesai satu masalah, timbul pula masalah yang lain. Itu orang yang diuji ni untuk menambah keimanan. Tak akan sempurna iman seorang selagi dia tak diuji. Macam orang belajar, tak pernah PSO. Macam mana nak tahu dia ni PhD ke, master ke, degree ke. Kau tahap UPSR, rupa tahap UPSR tua je tua. Akal tak apa nak ada. Macam budak. Ada juga macam tu. Bukan kat sini, mungkin tempat lain. Ya. Bergurau, nak semayang pun colek-colek. Cuk, dia cucuk kawan. Samp dah melatah. Jangan tuan, ini budak tak apa. Ada satu orang lah kisah. Dia ni garang mengajar anak. Memang dia garang betul. Bawa pergi surau, anak yang takut. Tapi elok orang garang tuan. Omak kalau garang, anak selalu disiplin. Belajar pun pandai. Saya tengok ada orang yang menjorit anak semua. Semua. Belum salah dah kena jorit. Bayangkan tu. Kalau salah, tak apalah rupa. Parti keluar pada mulut dia kan. Jadi satu hari budak ni, dia orang ni bawa anak semayang.
Dia awal bagus, dia awal datang, duduk saf depan belakang imam. Bila dia buat anak, anak pun kena ikut dia. Itu yang soalan. Imam lah betul lah masa tu berbalik daripada Mekah. Kek Mekah ni tuan punya aman pakai seluar yang kita beli seluar putih tu kan, yang asyara khamsar yang main lambung-lambung tu, seguni baru 20 rial. Seluar basah putih yang corot tu pakai, imam pakai tu. Dia lupa nak pakai boxer lagi, pakai jubah baru balik tu sembahyang. Bila rukuk sab bangun termasuk jubah kan. Budak ni tadi budak, ni atuk ni dia tarik dia keluar sab tu. Tarik dia keluar. Dia betul sekali Abah joling, dia tengok Abah, dia dah takut. Alamak, tak Abah garang, dia masuk balik zam. Terperanjat imam tarik balik. Jangan berbeza. Ini contoh. Ada satu yang mampu untuk kita hadapi dan yang kita terpaksa memerlukan bantuan orang lain. Maknanya kita boleh hadap seorang, ada yang kita tak boleh. Dan sebab tu kalau hidup berkeluarga, suami isteri, bincanglah ya. Suami isteri ni orang yang paling rapat tuan-tuan, yang aurat dia pun tak ada ni, bincang dia dok. Malam kampoi bawa orang rumah makan roti canai. Kan dah boleh kan makan roti canai malam kan. Bawa tepi-tepi longkang, air terjun jauh. Tepi longkang yang ada air macam air terjun dekat bunyi kan. Duduk tanya rumah kita. Dia jujur dah. Yang agak-agak abang ni kalau mati, abang ni kata, tak abang nak tanya, kalau abang mati malam ni agak-agak masuk syurga ko, masuk neraka. Biasa macam masuk neraka bang. Tak. Apalah abang mukut, abang tak pernah ada kat surau, semayang malih. Duduk. Kita muhasabah cara macam tu. Kadang kita tak boleh selesai sendiri, kita rasa kita betul, sebenarnya salah. Sebab tu orang yang duduk dalam rumah, dia tak tahu rumah tu condong. Sampailah rumah tu runtuh, dihimpap dari rumah tu sama dengan dia. Dia kena orang kat luar bagi tahu, "Weh, rumah dah condong, keluar." Dia tak tuan. Sebab tu kita dalam diri kita yang betul. Inilah sifat sombong. Sombong itu kata Nabi menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Siapa yang ada sifat sombong? Salah seorang iblis. Ana khairum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Kau jadikan aku daripada api, dia daripada tanah. Itu kan sombong. Aku lebih baik daripada kau. Aku bos, kau kuli. Kau kena dengan cakap aku. Kau jangan main aku buang orang. Kampen ni menentukan masa depan. Allah je dah timbul lihat tu. Macam mana nak baik? Jangan. Ya. Sebab tu kita muhasabah diri. Kalau tak lepas seseorang, kita memerlukan bantuan orang lain. Termasuk dalam kepahaman beragama. Saya sendiri pun rujuk kawan, walaupun dia muda, ilmu dia lebih banyak. Syekh, macam mana keadaan jenis-jenis? Dia pun beritahu, kita pun tu, kita salah rupa kan. Banyak. Sebab tu kadang saya ada pesan tuan, kalau ada nak dibetulkan, last sekarang, betul lah. Kadang kita pun tak perasan ya. Maka bila takdir datang menimpa kita dan masalah demi masalah masih bertumpuk di hadapan kita, maka kita kadang tak dapat nak hadap. Bercakap memang senang, tapi menghadapinya sangat susah. Bila kita kehilangan sesuatu yang kita sayang, kita akan jadi rasa macam kecewa. Kenapa aku? Kenapa tak orang lain? Kenapa dia tu, dia ada banyak, ambil lah satu, aku ni lah satu, dah kau nak ambil pula. Contoh. Maka kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita kembali kepada Allah, macam mana tuan? Ya Allah, ini pemberian kau, ini ketentuanmu ya Allah. Sebab tu kita ni Ahlus Sunnah wal Jamaah, pegangan kita ialah bila ditakdirkan dengan kebaikan, pagi-pagi ni tuan-tuan puan dapat datang surau ni, duduk kita lepas subuh, kadang-kadang kita berwuduk mengingati Allah, berzikir, kata Nabi SAW, kemudian naik matahari, dia solat 2 rakaat, diberi ganjaran haji dan umrah yang sempurna. Yang sempurna Nabi cakap 3 kali. Nabi ulang tamam. Makna tadi balasan dia tu, kita tak ada minta kini 1 haji 2 haji, bukan macam tu, tapi kita mengharap diberi gambaran balasan yang besar tuan, supaya kita nanti tak mengungkit lah. Kita tak tahu pun, banyak kita jadi macam tu. Tengok orang ramai kat surau apa dapat omeh sekilo seorang lah, kan tak beritahu. Hui, kau ni Adam tak beritahu. Tak beritahu. Ada kita dah habis dah 2 jam tadi buka, habis kau dapat berkilo, dan datang 5 orang dapat 5 kilo. Teruk lah kau, tak nak kawan lah, tahu sampai mati. Pasal tak bagi tahu ada pembahagian emas di surau An-Nur
Semua orang dapat, dia tak tahu. Tapi dia nampak. Ramai orang. Dalam agama, tak ada. Nanti kita tak boleh tanya. Ya Allah, kalau tahulah macam haji dan umrah, hari-hari dah duduk. Bukan setiap subuh dah, subuh sampai ke subuh, tak keluar surau. Dah dia beritahu, salatul jamaati afdalu min salat fardhi bi 27 darajah. Nabi cakap, sembahyang berjemaah lebih baik daripada sembahyang seorang dengan 27 ganjaran. 27 pula dikalikan dengan bilangan jemaah, dikalikan kali-kali kalau di Masjidil Haram, kali dengan 100,000 kalau Masjid Nabawi, kali dengan 1,000 kalau Masjid Aqsa, kali 500. Akhirnya buat tak peduli bila mati. Sebab tu Nabi cakap, orang yang melapangkan orang lain di dunia, akhirat nanti Allah Ta'ala lapangkan dia. Wih, tak tahu pun, tak cakap. Tak ada can, tuan-tuan. Tak ada can. Kita janganlah nak bagi alasan tak tahu, ya. Sebab tu kau nak tahu, nak dibagi tahu ganjarannya supaya adil. Adil pada semua orang. Kata kan, tahu? Kau tahu. Sebab tu dan bagi belajar dengan rajin. Dan pun sama macam kau kak, nakal tu kak, suki kok lari malas belajar. Tapi dan tahu sebab ayah ni cakap, orang belajar ni dia boleh kerja elok. Bila kerja elok dia fulus, bila ada fulus boleh kereta helikopter terbang. Dan dengar kat tu kan. Kau pun tak, kita dulu belajar tuan, ramai kawan kita yang cerdik, tapi dia tak bekerja pun tak mana duduk sekarang ni pun ada kan. Jadi macam mana tu? Sebab tu kita kena jadi cerdik. Malas kau, tak malas kau, suka kau, tak suka kau, kono juga buat. Sebab satu itu kita kembali pada Allah SWT, maka kita redha, ya Allah, segalanya ini pemberianmu. Isteri kau pemberianmu, ya Allah. Hari-hari 1 jam 2 jam dia bercakap, tapi alhamdulillah, ya Allah, bila dia bercakap aku tahu dia sehat. Makan mesti siap kat dapur. Tapi bila dia diam, memang tak ada makan, domam. Mak kau menalung, mak domam ya. Patutlah tak berasap dapur. Memang tak WhatsApp ya, kita pakai induction cooker sekarang. Tak ada asap dia. Ibu dah tak sihat. Pergi tengok. Tak sihat dia. Dia pandang dia. Dia walaupun tak bercakap, mata tu bercakap. Memang tak guna ni kan. Jadi bila dia bercakap tu maknanya dia sihat. Kita pun nak mancing pun senang. Sebelum keluar tu dah setengah jam dia khutbah, ceramah kan. Maknanya dia sihat lah tu. Kang pergi mancing 3 jam. Tenang hati kita. Tapi kalau kita keluar mancing tak dongah mak daripada malam tadi senyap, ada ke tidak lagi kan. Kita jadi risau. Begitu kawan. Abang rasa tak lama lah abang mancing. Akak kau senyap dia malam tadi. Tak ada atau tidak? Abang balik dulu lah. Balik-balik tengok memang betul dah tak ada rumah dia pergi jiran sebelah. Agak dah tebang dah. Maka bila takdir datang menimpa kita dan masalah demi masalah masih bertumpuk dalam kita, ketika itulah kita menjadi panik dan susah. Maka kita sangat mengharap membantu orang lain. Maka bang, siapa melapangkan satu masalah sedang dihadapi oleh Muslim lain, maka Allah akan balas dengan balasan lebih baik daripadanya, iaitu melapangkan jadi masalah yang dihadapi. Apa balasan yang paling baik? Dan balasan pada Allah SWT. Manusia ni tak ada kebaikan yang dapat menanding Allah SWT. Kita pemurah, Allah Ta'ala Maha Pemurah. Kita penyayang, Allah Ta'ala Maha Penyayang. Banyak hadis Nabi cakap, Allah Ta'ala kau tengok ibu tu menyusukan anak, agak kau dia campak tak anak tu dalam api. Sahabat cakap tak mungkin ya Rasulullah. Ibu penyayang, dia dakap anak dia. Nabi cakap Allah Ta'ala lebih penyayang daripada ibu itu. Maka Allah Ta'ala ni tak ada sewenang-wenang nak mencampak manusia ke dalam api neraka, melainkan manusia itu sendiri menempah nak masuk. Dalam hadis Nabi cakap, aku memegang simpulan kain kamu supaya jangan lari kepada api. Tapi ramai yang melepihkan diri lagi juga masuk ke dalam api itu. Kita tengok tuan ya, maknanya balasan Allah Ta'ala tu kita buat sikit, Allah Ta'ala bagi lebih. Itulah pemurahnya Allah Ta'ala. Kita orang bagi lebih, kita bagi sikit. Orang beri kita musang king sebakul, kita bagi durian Belanda sebiji kat dia. Lepas tu yang busuk tu, lepas tu cakap lah tu, durian Belanda ni dah busuk sikit buah tu, kita orang tak makan, ambil lah balik. Lah mati kan baik kau bagi dengan santau lagi senang tak. Pasal keikhlasan tak ada. Kan? Contoh ya. Tak ada. Jadi kita kalau nak bagi orang jangan cakap kita tak pakai, jangan cakap kita tak makan, jangan cakap dah berlebih, jangan cakap jangan tidak, jangan. Ni ada apa buah sikit lah. Sudilah terima, alhamdulillah. Tanam sendiri lah. Okey. Dah cukup. Ni ada buah sikit, buah duku, masam yang amat. Kita orang tak boleh makan masam, pengsan. Jadi kau awak tahan, awak makan lah.
dah tak boleh makan baru kau bagi dan tenang kan. Ataupun dia dah berlebih, ambil lah balik, jangan. Ya, bagi ya tu. Jangan cakap itu ini pun dan sebagainya. Nak cakap bagi kat dia pun jangan jack terlebih lah. Ni ada buah, ni buah sulung, kita orang pun tak makan, dia awak ambil lah. Orang tu pun comel, apa hal lah ni. Kau pun tak makan, bagi kita pun jangan. Bagi ya. Maka Allah akan membalas dengan balasan lebih baik daripadanya, iaitu melapangkan masalah hidupnya di akhirat nanti. Secara khusus orang yang mudahkan ke atas orang yang berhutang dengan panjangkan tempoh bayaran bagi orang yang belum mampu bayar hutangnya, maka orang yang buat demikian juga akan mendapat ganjaran yang sangat besar di sisi Allah Ta'ala. Bagi orang hutang tuan, ini pun dalam Quran sebut fanaziratun ila maisarah, bagilah tangguhan pada waktu orang tu yang mudah dia boleh bayar. Bagi orang pinjam 100, bagi petang, pagi esok dah tanya bila nak ganti ni. Orang tu belum pakai duit lagi dah kan. Assalamualaikum, duit semalam bila nak pulang balik? La ilaha illallah, baru petang semalam pinjam, semalam dapat simpan, dah nak kena pulang balik. Kau orang tu jenis yang tu, kau jap pergi dia hantar duit yang sama. Macam mana nak dapat pahala tuan? Sepatutnya macam mana? Diam kan. Kita bagi orang pinjam 100, kita ada 100,000, apalah yang nak disibukkan 100 tu benar. Kita tahu kalau dia tak susah, dia tak akan pinjam 100 tu. Adalah keperluan. Kecuali kalau dia cakap pinjam 100 nak beli dadah, dah 3 hari tak pakai dadah, tak teraya. Kita nak bagi dia pun macam mana kan? Kau nak beri 100 ke saya dadah, macam mana? Ataupun dia nak mabuk lah, pinjam 200 tak boleh lah. Kau dah tulis orang dia kau. Kadang kita ada orang non-Muslim kan, pakcik kita dah bau mulut dia dah bisa, dia minta duit, kita bagi. Kita pesan dia, kau jangan mabuk. Pesan dia memang dah boleh mabuk, bukan dia boleh mabuk, dia tidak beriman. Kita tahu dia non-Muslim, kita pesan, kau jangan mabuk, ambil duit ni, pergi makan. Tak ada mabuk. Saya mana ada mabuk tu, mulut dia dah pisau, cakap memang dah tak betul. Macam mana kita nak buat? Jadi kita bagi jugalah. Kita nak ceramah masa tu pun dia tengah mabuk kan. Tapi orang mabuk kalau membunuh, dia tak dikira gila tuan, dia tetap dihukum kisos ya. Jadi apa yang kita dapat pengajaran daripada hadis ini tuan, yang pertama kita berlapang dada ya, berlapang dada sama manusia. Jangan anggap orang tu mendatangkan masalah, apalagi ahli keluarga kita. Dalam Quran sebut banyak, jangan takut beranak-anak tu mendatangkan kemiskinan. Kau tu aku yang bagi rezeki yang taklah, termasuk anak-anak tu. Jangan kita cakap kau ni mengambil yang boreh ya, kau ni kalau dia tahu dia bunuh kau kecil. Jangan. Kita lapang dada, kita mudahkan apa yang dia nak ni. Anak-anak, isteri, ahli keluarga, jiran, tetangga, sahabat, handai, mudah kan. Kalau apa yang kita boleh. Kemudian dia minta nasihat, bagi nasihat. Tolong beri pandangan macam mana ni, saya nak kerja kilang arak, dah tak ada nak kerja, dah tak boleh, berdosa. Orang yang memerah anggur, yang menapai, menjaga, menjual, ambil duit, semua terlibat. Ni 7-7E, mana-mana kedai-kedai yang dia jual ni. Kalau ada sahih dia jual anak-anak kita, dia tukang tit, dia macam mana nak jawab nanti? Tit, biar kan. Jadi kalau boleh cari tempat yang tak ada syubhah. Bukan tak ada syubhah tu dah soreh tu, jelas. Syubhah ni macam air tu, nak kata agak, ada orang cakap boleh minum, ada orang cakap tak boleh minum. Tu syubhah. Ni dah tahu orang kan. Kalau boleh pergi kat lain. Kemudian apa? Maknanya amanah tanggungjawab. Kadang orang merluan kita, telefon ni, angkatlah telefon. Kenal tak kenal nombor, cuba angkat tu. Kadang orang tu merlukan kita dengan pekerjaan kita, dengan pengetahuan kita. Kalau tak sampai nak angkat, return call. Ya, ada apa masalah? Apa yang boleh saya bantu? Tawarkan diri. Sebab tak akan rugi tuan kita menolong orang. Nabi dah cakap Allah Ta'ala beri yang lebih baik dan pemberian Allah Ta'ala tu lebih baik. Kalau tak dapat tolong, kita cakap tu orang, minta maaf tuan, saya bukan tak dapat beri tuan 1,000 dah. Sebenarnya saya nak pinjam ke tuan 1,500. Saya sangat merlukan anak nak sambung belajar. Minta maaf tuan ya. Kemudian kalau nak tolong, jangan tawih pancung ya. Jangan tawih dah muka kau ni lah. Jangan. Cuba bagi satu yang menenangkan orang tu. Abang dah tolong kau 10 kali. Bukan abang tak nak tolong, tapi keadaan sekarang ni pun tak boleh. Abang tengok dulu, abang cuba abang bincang dengan kau. Jangan tawih potong. Tapi jangan pula bagi harapan. Abang bincang dengan kau 7 tahun tak dapat jawapan. Hari-hari orang telefon, akak kau sibuk lah, abang baru nak tanya, dia marah.
Orang tu telefon lagi minggu depan, bagi harapan pun jangan. Cakap macam ni lah, selepas berbincang dengan pihak pengurusan tertinggi, Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, semua dia. Semua portfolio dia pegang. Menteri Dalam Negeri itu rumah kita lah. Menteri Dalam Negeri dia juga bawang apa semua, lesung patah semua dia tahu. Kita tak tahu. Menteri Luar Negeri, kita nak keluar semua dia tahu. Abang nak pergi mana, right, pangkah hujungnya. Menteri Pertahanan, dia juga ditahan kita, jangan pergi kita. Jangan sedekah banyak nanti, jangan tolong dia, tukang tahan ya, Menteri Pertahanan. Kan? Jadi apabila kita tak dapat nak bantu, kita doakanlah orang itu last sekali. Ya, maknanya doa itu senjata orang mukmin. Kita tak payah tolong, abang doa semoga Allah Taala memberi kelapangan pada kau. Abang memang tak dapat. Makin memang betul abang duit banyak. Ni dah ni nego pun tak apa nak nu, duit abang pun dah tak apa nak ada, anak pun ramai belajar. Dapat abang beri daripada 1000 tadi 100 abang dapat tolong. Ni pun bukan kira hutang, ni kira abang hadiah sama kau. Dan dalam masa yang sama abang doakan semoga masalah kau ni selesai. Nah itu dah, baru dia lapang. Alhamdulillah abang cium duit tu. Terima kasih bang. Ini tak, orang minta tolong, itulah kau marin dan cakap. Kau dogil. Kalau kau belajar duduk, lepas tu kau sambung, lepas tu kau kojok ke sana, dipusing, tadi pengsan. Mangan. Rupa dah gobah. Orang nak datang minta tolong, rupa kena balun dah. Jangan. Dan kalau kita tak boleh menjadi garam yang dapat menjadikan ikan tu masin tahan lama, jangan kita menjadi langau buat lalat-lalat tu sekejap dah habis ikan tu tinggal tulangnya. Wallahu a'lamu bisawab. Cukuplah sekadar itu dulu kongsian kita pada pagi ini. Saya minta ampun, minta maaf. Kita mau minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala kekhilafan, kesalahan, kealpaan, kelalaian, dan kepada tuan-tuan semua kalau ada yang terasa hati terguris, tidak ada niat untuk mengguris hati mana-mana pihak, sekadar peringatan untuk diri sendiri dan kita semua demi kita menuju ke kampung yang kekal abadi, itu alam akhirat. Ya, sama kita ingat tuan. Kalau Syria saya pagi ni kan boleh tidur pagi. Kita ni orang dulu sikit tidur, kita sikit-sikit nak tidur. Padahal baru bangun tidur, nak lelap kita. Baca kitab dengan ustaz-ustaz pun lelap dia. Saya pernah nak terlelap tengah baca kitab, nak terlelap maghrib. Orang tu ingat kasyaf ustaz ni dapat ilham ke apa ni tu. Sip baik jemaah tak apa perasan. Jadi sebenarnya tahu macam ni. Pernah berlaku sip baik tak ada kamera macam ni. Kalau ada audiens kat luar mesti tu ustaz ni lelap kayak ni, lain macam. Ya, pagi baru bangun tidur kita nak tidur, maghrib belum patut tidur kita nak tidur, lepas isyak kita nak tidur, tengah tidur pun kita tidur. Jadi semua kita tidur. Tengah makan kadang kita nak lelap. Jadi kita minta ampun kepada Allah SWT. Jadi cukuplah sekadar itu kan kita solat sunat isyraq 2 rakaat insya-Allah, minta Allah Taala kurniakan ganjaran terbaik pada kita, dan kita doa saudara kita yang belum ada kesempatan, anak cucu keluarga kita semua sentiasa dalam rahmat Allah SWT, dijauhkan daripada mara bahaya, bala bencana, penyakit apa semua. Kita minta lah kembali aman supaya apa? Supaya dapat kita menjalankan ibadah kehidupan kita sehari-hari cara yang macam dulu, yang penuh kemesraan, penuh dengan kasih sayang, dan dapat kita tambah kebaikan macam yang Nabi SAW sebut tadi. Mudah-mudahan kita duduklah bersama Nabi SAW dalam Jannatul Firdaus. InsyaAllah kita tutup dengan doa auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wal jami'il muslimina wal muslimat sa'al mu'minina wal mu'minat sa'al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jalali minkal jar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.